Dr. Azmin call ayah tadi. Adik buat masalah lagi ke? Cantiklah dek. Ayah ni dah tua. Ayah rasa tiba masanya adik ambil alih syarikat ayah. Gaji pun besar nak. Ayah, Azura belajar ni bukan sebab nakkan kekayaan. Azura belajar sebab nak dapatkan ilmu. Ilmu yang penting ayah. Azura akan buktikan dekat ayah yang anak ayah ni sebenarnya dah berubah. Apa ni? Tolong, jangan apa-apakan saya. Hari ni saya guru awak. Study ni mesti berguru. Kalau baca buku je, syaitanlah yang jadi guru. Dan yang paling penting, bila dah dapat ilmu tu, amalkan dan sampaikan juga kepada orang lain. Siapa suruh kau kacau hidup aku? Jadi aku akan sebar video yang kau bergaduh tu. Kamu telah mencemarkan nama baik API. Kami akan siasat kat sini. Sekiranya kamu didapati bersalah, keputusan peperiksaan kamu akan digantung dan kamu perlu ulang semester. Tapi doktor, saya tak bersalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan keempat yang diwakili oleh diri saya sendiri, saya ketua kumpulan iaitu Muhammad Iswandi bin Syafiq dan 5 orang ahli kumpulan lain iaitu Siti Aisyah, Wafatul Musfirah, Faizati, Sarah Adilah dan Syazwani Seman. Jadi hari ini kami akan membentangkan salah satu storyline ataupun trailer satu movie yang telah kami hasilkan yang bertajuk Diari Azura. Jadi kita teruskan kepada pengenalan. Jadi bagi pengenal filem ini, tajuk filem ini ialah Diari Azura. Tema falsafah pendidikan Islam iaitu peranan rakan. Objektif pemikiran cerita filem ini yang pertama adalah mempertengahkan kepentingan ilmu dalam kehidupan. Yang kedua, menjelaskan peranan rakan dalam pendidikan. Ketiga, menerangkan keperluan guru dalam kehidupan. Jadi sasaran penonton yang kami target iaitu semua lapisan masyarakat, sama ada umur yang masih muda sampai ke tua, semua boleh menonton. Bahasa filem ini iaitu bahasa Melayu dan filem ini berdurasi selama 1 jam 30 minit. Jadi ini saya akan ceritakan watak dan perwatakan dalam filem ini. Yang pertama iaitu Azura, pelakon utama kita yang dilakonkan oleh Aisyah Aziz. Jadi Azura ini adalah pelajar yang pendiam dan suka belajar secara bersendirian, anak tunggal kepada Encik Azhari, dan Azura juga suka menolong orang lain. Watak yang kedua iaitu Suraya yang dilakukan oleh Syazwani. Jadi Suraya ini ialah pelajar yang sentiasa mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan dan disukai oleh ramai orang di sekelilingnya kerana sikapnya yang lemah. Seterusnya Encik Azhari yang dilakukan oleh saya sendiri. Jadi Encik Azhari adalah pemilik syarikat pengedar roti terbesar di Sabah, Azhari Enterprise, mengangkat bapa kepada Azura. Seterusnya Ustazah Asma Jasmine yang dilakukan oleh Cik Ifah kita yang cantik molek. Jadi Ustazah Asma Jasmine ini merupakan pesyakan dan program pendidikan Islam di Afium, dan 2 orang pembuli iaitu Melissa dan Yana yang dilakukan oleh Sarah dan Fatul merupakan rakan sefakulti Azura dan Suraya. Seterusnya cerita ini di mana disebabkan kekayaan Azura, maka dia bersikap sambil lewat dan menyebabkan dia gagal dalam peperiksaannya pada semester 7 dan menyebabkan dia terpaksa mengulang semula. Jadi cerita ini, filem ini menceritakan bagaimana perjalanan Azura dalam
membetulkan semula tekadnya dalam pembelajaran, dan apabila beliau sudah menemui tekadnya, banyak pula dugaan yang menimpa kepada Azura, ditambah lagi dengan Encik Azhari iaitu bapa Azura yang meminta Azura untuk berhenti belajar. Jadi adakah Azura akan menyambung tekadnya untuk menyambung pelajarannya atau berhenti semata-mata untuk membantu ayahnya? Jadi kami punya cerita akan dibagikan kepada 3 babak. Babak pertama adalah pengenalan filem, babak kedua adalah konfrontasi cerita, dan babak ketiga adalah peleraian. Seterusnya kita sambung kepada babak 1 iaitu pengenalan atau pendahuluan cerita. Tempat adegan di bilik Azura berdurasi adegan selama 5 minit. Pada adegan ini adalah keputusan peperiksaan akhir bagi pelajar semester 7 dah pun keluar. And then Azura ni membuka komputer ribanya untuk membuka portal Maya untuk memeriksa keputusannya. Akan tetapi dia agak berasa kecewa kerana keputusannya yang gagal, dan dia mengenang nasibnya yang terpaksa mengulang semester kerana gagal akan 2 subjek iaitu sosiologi pendidikan dan juga psikologi pendidikan Islam. Azura ni dia anak yang rajin tapi dia manja sebab dia terlahir dari keluarga yang kaya kerana bapaknya adalah usahawan terkenal di Sabah. Adegan seterusnya berlaku dalam perjalanan Azura ke Apio. Sebabkan Azura ni gagal dalam semester lepas, jadi dia kena kembali ke kampus untuk melanjutkan semester khasnya. Mau dijadikan cerita, dia tidak dapat tinggal dalam kolej yang dia selalu duduk semasa dalam pembelajarannya sebelum ni. Jadi dia sudah biasa menaiki satu bas yang dia selalu ikut ni lah. Jadi sebab dia sudah tukar kolej, dia kena naik bas yang dia tak pernah naik. Mau dijadikan cerita lagi, masa dia naik bas ni dia tertidur. Jadi masa dia sedar tu dia sudah terlepas stesen dia dekat Apium lah, dan dia sudah sedar dia sudah sampai dekat Akademi Pengajian Melayu. Dan dia ni Azura sudah lambat untuk ke kelas, jadi dia mengambil keputusan untuk mengambil jalan pintas dari Akademi Pengajian Melayu ke Akademi Pengajian Islam. Dan dalam perjalanannya ke Akademi Pengajian Islam, dia nampak macam ada satu perkara pelik di mana macam ada orang membuli seseorang, dan bila dia tengok rupanya orang yang dibuli itu merupakan Suraya, iaitu kawannya. Jadi Azura pun cepat-cepat selamatkan Suraya dan bawa lari Suraya ke Apium, dan tanpa dia sedari rupanya perbuatannya itu dirakam oleh rakan sefakultinya iaitu Melissa dan Yana. Okey, adegan seterusnya bertempat di bilik Azura di Kolej Kediaman dengan durasi adegan selama 6 minit. Dalam adegan ni, Azura sedang mengulang kaji pelajarannya sebab dia dah berazam untuk menghabiskan ijazahnya walaupun dia mungkin bergraduasi, mungkin tidak bergraduasi bersama rakan sekelasnya yang lain. Hal ini disebabkan Azura dah bertekad untuk menjadi seorang ustazah untuk menyampaikan ilmu kepada generasi seterusnya. Jadi masa Azura tengah ulang kaji pelajaran dia tu, telefon dia berbunyi. Suraya telefon Azura untuk mengucapkan terima kasih setelah menyelamatkan dia daripada pembuli tempoh hari. Semasa berbual tu, Azura yang berasa pelik dengan keberadaan Suraya di kampus pada semester khas tu bertanyalah tentang hal tu, dan Suraya memberitahu Azura bahawa dia berada di sana untuk membantu Dr. Asma dalam penyelidikannya. Selepas tu Suraya bertanya kepada Azura tentang apa-apa sahaja yang dia boleh bantu Azura sebagai balasan untuk kebaikan dia menyelamatkan Suraya. Selepas berfikir seketika,
Azura ni beritahu yang dia mahu belajar bersama Suraya. Jadi Suraya pun ajak Azura untuk belajar bersama dia di Akademi Pengajian Islam keesokan harinya. Jadi berkaitan tema falsafah pendidikan Islam dengan babak 1, tema yang kami pilih seperti mana yang Rick Iswandi sudah terangkan tadi, iaitu peranan rakan. Peranan rakan boleh digambarkan melalui bagaimana keprihatinan saling tolong menolong antara kawan dalam kesusahan, seperti mana Azura yang membantu Suraya semasa dibuli, kemudian Suraya pula membantu Azura untuk belajar. Seterusnya babak 2, pertengahan atau konfrontasi cerita. Adegan yang pertama, tempat adegan Akademi Pengajian Islam. Durasi adegan 3 minit. Suraya dan Azura ke Apium bersama-sama untuk belajar di perpustakaan supaya lebih senang untuk mengakses rujukan pelajaran. Suraya membantu Azura dalam mempelajari dan memahami subjek-subjek yang Azura kurang mahir seperti psikologi pendidikan Islam dan sosiologi pendidikan. Seterusnya, adegan rumah Suraya, durasi sama 9 minit. Satu hari si Suraya ini mengajak Azura untuk belajar di rumahnya. Jadi semasa belajar di rumah Suraya, maka Suraya telah memberi nilai-nilai murni kepada si Azura ni. Antaranya adalah si Suraya memberitahu kepada si Azura supaya membaca doa dulu sebelum memulai pelajaran. Kemudian si Azura juga menasihati si Suraya juga menasihati Azura agar sentiasa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain kerana ilmu yang dikongsi akan kekal dalam ingatan. Lepas tu di dalam sepanjang berada di rumah Suraya pun Suraya mengajak Azura untuk sama-sama membaca Al-Quran, melakukan qiyamul lail bersama-sama. Jadi Seterusnya, bilik tempat adegan di bilik Azura di Kolej Kediaman berdurasi 3 minit. Setelah belajar bersama Suraya di rumahnya, Azura pun kembali ke kampus UM kerana beliau terpaksa menduduki pula peperiksaan akhir bagi semester ulangannya. Manakala Suraya pula masih berada di rumah kerana sudah selesai menolong Dr. Asma dalam penyelidikan beliau. Jadi semenjak oleh hal yang demikian, Azura dan Suraya sudah jarang berhubung antara satu sama lain kerana sibuk dengan hal masing-masing. Seterusnya, tempat adegan Dewan Peperiksaan dengan durasi adegan 3 minit. Azura ni dia sedang jalani peperiksaan akhirnya. Hasil pertolongan daripada si Suraya ni, Azura ni dapat belajar berusaha bersungguh-sungguh bagi si Azura ni berusaha bersungguh-sungguh untuk jawab soalan peperiksaan yang dijalankan tu. Lepas tu si Azura ni dia ingat semua nasihat si Suraya supaya baca doa dan baca bismillah sebelum mula peperiksaan. Lepas tu dia pun ingat yang Suraya ni pernah nasihat dia supaya baca selawat kalau dia terlupa akan sesuatu perkara. Lepas daripada jawab exam tu, si Azura ni ambil keputusan untuk berjumpa dengan si Suraya untuk mengucapkan terima kasih sebab sudah tolong dia. Adegan seterusnya berlaku di pejabat Dr. Asma, berdurasi selama 5 minit. Melissa dan Yana yang merakam perbuatan Azura menolong Suraya ketika dibuli rasa tidak puas hati dan bercadang untuk menyebarkan video tersebut. Jadi video tersebut tu disunting macam nampak Azura lah yang membuli. Jadi dan sebab video tu sudah tular, Azura ni telah dituduh membuli dan Azura dipanggil oleh Dr. Asma ke pejabatnya. Dr. Asma berkata bahawa Azura sudah mencemarkan nama baik Akademi Pengajian Islam. Jadi Dr. Asma berkata perkara ini akan disiasat dan sekiranya betul bahawa Azura ini seorang pembuli, maka keputusan beliau pada semester ini akan digantung dan Azura terpaksa mengambil exam pada semester yang akan datang. Okay, kemudian tempat adegan bilik Azura di Kolej Kediaman, durasi adegan 4 minit.
Adegan ni berlaku selepas ayah Azura menerima maklumat berkaitan video tular Azura tu daripada Dr. Asma. Bila ayah dia dah berasa marah dengan video tu, dia pun telefon Azura dan suruh Azura berhenti belajar. Kemudian ambil alih je perniagaan keluarga mereka sebab ayah dia rasa Azura ni hanya menimbulkan masalah je bila belajar di universiti. Tapi Azura tetap bertekad mahu meneruskan pembelajaran dia sebab Azura ni mahu menuntut ilmu bukannya mengejar kekayaan dan pekerjaan sahaja. Jadi Azura ingin membuktikan kepada ayah dia bahawa dia dah berubah dan tidak akan menyusahkan ayah dia lagi. Seterusnya, tempat adegan tempat kerja Suraya. Durasi adegan 2 minit. Ketika waktu rehat selepas setengah hari bekerja, Suraya melihat telefon bimbitnya. Suraya terkejut setelah mengetahui kejadian yang menimpa Azura melalui video yang dihantar oleh kawan-kawannya. Ada di antara mereka yang menaruh kepandangan bahawa mereka tidak menyangka yang Azura akan terlibat dengan kes buli. Suraya terkilan dan sedih kerana dia lambat mengetahui masalah yang terpaksa dihadapi Azura. Seterusnya, berkaitan tema falsafah pendidikan Islam dengan babak yang kedua, yakni penandakan. Kita akan melalui kesungguhan Suraya untuk membantu Azura cara belajar yang betul dan setuju dengan keisaan yang terusnya. Seperti yang kita tengok tadi, semasa di rumah Suraya, maka Suraya mengajar Azura dalam selain daripada menilai ke akademik dan diri, tapi yang penting juga adalah dari segi rohani, jasmani dan sebagainya. Di sini dapat lihat Suraya mengajar si Azura untuk baca doa dulu sebelum memulakan pelajaran dan mengamalkan ilmu yang dipelajari. Seterusnya, bagi babak ketiga, yakni babak peleraian, tempat adegan yakni di pejabat Dr. Asma Jasmin berdurasi selama 10 minit. Jadi Suraya bersalah terhadap Azura kerana lewat mengetahui bahawa video tersebut telah disebarkan oleh Melissa Dayana. Lebih tu lagi apabila ayah Azura ini meminta Azura untuk menamatkan pengajian dan menyambung bisnes yang dilakukan oleh bapa. Maka si Suraya ini berjumpa dengan Dr. Asma ini mensyahkan kecuali fakulti mereka untuk menjelaskan apa yang berlaku di dalam video tersebut yang sebenarnya. Lepas tu Dr. Asma dipendekkan cerita, maka Dr. Asma dipendekkan cerita, maka nama buruk Azura telah dilupuskan dan nama baik Azura dapat dikekalkan. Dan akhirnya Dr. Asma memanggil Melissa Dayana bagi menceritakan tujuan mereka menyebarkan video tersebut. Selain itu, Dr. Asma juga mewakalkan rasmi daripada fakulti yang menyatakan bahawa Azura tidak bersalah. Seterusnya, tempat adegan di bilik Azura di Kolej Kediaman. Durasi adegan selama 10 minit. Setelah berurusan di pejabat Dr. Asma, maka Suraya pun terus bergegas ke bilik Azura untuk meminta maaf kepada Azura kerana lambat mengetahui tentang hal ini. Kemudian Suraya meminta Azura supaya menelpon ayahnya supaya Suraya sendiri boleh menjelaskan apa yang berlaku pada hari tersebut dalam video tersebut. Jadi setelah mengetahui kebenaran yang sebenar, maka Encik Azhari iaitu bapa Azura pun merasa lega dan kerana tidak nakal lagi dan berkata kepada dan tidak memaksa Azura untuk menyambung legasi perniagaannya. Lepas tu dia sudah tidak memaksa lagi anaknya. Kemudian Azura pun berfikir sama ada dia akan membantu ayahnya. Dia berfikir dan berjanji dan dia akan membantu ayahnya dalam perniagaan mereka semasa cuti semester. Seterusnya, tempat adegan rumah Azura dengan durasi adegan 10 minit. Azura ni pun kembali ke kampung halaman dia setelah sekian lama tak balik ke pangkuan keluarganya. Azura ni dia mula sudah berjinak-jinak dalam perniagaan ayahnya sebab
dia sudah berjanjikan dengan ayah dia yang dia mau tolong ayah dia berniaga tu. Lepas tu kehidupan Azura ni pun berjalan seperti biasa. Lepas tu perniagaan bapa dia tu pun berjalan seperti biasa. Sampailah hari keputusan tu diumumkan, Azura cek dan dia lulus. Dan dia dapat meneruskan semester tu dengan latihan mengajar. Tapi disebabkan dia sudah janji untuk tolong bapa dia tu dalam perniagaan, jadi Azura ni berhasrat untuk cari tempat latihan mengajar dia tu yang berdekatan dengan kampung dia. Tapi disebabkan bapa dia ni macam kesian dengan Azura ni, bapa dia tengok yang Azura ni betul-betul mau fokus dengan betul-betul mau sambung pengajian dia tu. Bapa dia suruh Azura ni fokus je dengan pengajian dia tanpa merisaukan perniagaan bapa dia, sebab bapa dia boleh minta tolong dengan keluarga terdekat untuk bantu perniagaan mereka tu. Jadi berkaitan tema soal pendidikan Islam dan babak ketiga ni, boleh dilihat bahawa peranan rakan ni dikisahkan macam mana supaya membantu membersihkan nama baik Azura dengan ceritakan perkara yang sebenar dengan Dr. Asma dan kepada ayah Azura juga. Okey, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.